Irfan, Ya, kau dengar suara cikgu clear tak? clear. Clear, okay, thank you. Tadi kelas apa tadi? Mat. Maths. Oh, dengan Cikgu Siti kan? Ah. Sekarang Maths dah sampai topik apa ya? Hai. Ni apa tu? Yang keseluruhan tu per dengan ke barang kalian. Kebarang kalian. So sama macam ni lah, sama macam Admaths punya lah, cuma Admaths punya pakai formula kan. So Admaths pun sekarang tengah probability. So just nice lah kita belajar Maths dengan Admaths. Sama topik. Kita punya attendance dekat WhatsApp dah penuh eh. Cikgu pelik yang dekat sini tak penuh lagi eh. Amal pun dah tanda dah. Lucu Amal ni. Amal dah tanda, Hakim dah tanda. Muzaffar dah tanda tak masuk lagi eh, Muzaffar. Baru 4 orang ni. So insyaAllah kita naik sekolah on the 24th eh. Jadi cikgu rasa awak dah boleh betulkan balik jadual tidur tu. Jadual bangun pun dah boleh betulkan balik. Jadual tidur pun dah boleh betulkan balik. Cikgu, Sabtu ni still ada kelas ke? Sabtu ni cikgu kelas apa tu? Suruh dalam jadual. Dalam jadual tulis ada kan? Cikgu kalau tak ada apa-apa, cikgu nak buat kelas revision Admaths hari Sabtu ni. Nak sambung balik hari tu kan, kita buat masa cuti sekolah hari tu kan. Sama saya ada macam kelas Extra class. tambah macam. Tu lah cikgu pun tak sure lah. Sebab Kalau kalau... kata ada, saya tak sure. Oh ya ke? Saya tak sure betul lah ke tak. Oh, if I'm not mistaken macam tak ada. Kalau tak salah cikgu lah. Sebab ada ni cikgu tak cakap betul atau tidak sebab yang cikgu maklum ramai orang balik kampung kan Sabtu Ahad ni. Jadi most probably tak ada lah yang cikgu dengar lah. Tapi kemungkinan cikgu boleh salah. Muzaffar baru masuk. Muzaffar siap Muzaffar? Siap cikgu. Alhamdulillah. Ada tak antara awak yang ada ambil tuition online? Ada tak? Yang ada tutor online? Ada tak? Tak ada tak ada eh? Muzaffar ada ambil tuition online Muzaffar? Saya belajar dengan abang ipar saya. Oh, ya ke? Oh. Abang ipar kau ajar apa? Admat. Ya ke? Serius? So semakin faham lah kan? Boleh lah. Belajar kat sini, belajar kat sana. Okey lah. Sini tu maksudnya rumah? Ni dekat online ni. Oh, okey. Alright, very good. So cikgu rasa sekarang dah mungkin ada orang rasa belajar kat rumah tu lagi seronok daripada belajar kat sekolah eh. Okeylah, cikgu start kita punya lesson hari ni dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okay guys, kita hari ni masih lagi topik yang sama. Dia panggil binomial distributions, okay? So binomial distribution ni guys, dia sama macam apa yang cikgu Siti ajar probability dalam maths kebarangkalian dalam maths sama dengan Admaths pun kebarangkalian. Cuma Admaths punya kebarangkalian kali ni dia menggunakan formula. Okay, so tadi cikgu tanya Dania kata tengah belajar kebarangkalian dengan cikgu Siti. Jadi cikgu cakap sebenarnya yang Admaths punya kebarangkalian adalah lebih mudah sebab Admaths punya pakai formula.
So kita masukkan saja nombor dalam formula dan insya-Allah kita akan terus dapat jawapan. Okay, so kalau macam maths semalam cikgu dah katakan semalam maths kena lukis gambar rajah pokok kan. So dia jadi lebih kalau cikgu sebagai student cikgu akan rasa maths punya kebarangkalian lebih kompleks lah. Okay. Now kita nak tengok terus sambungan semalam. Cikgu rasa hari ni cikgu nak bincang soalan MRSM. Okay. Sekejap I want to share screen. Dengar tak suara cikgu? Dengar kan? Clear kan? Okay, very good. So kita start lesson kita hari ni. Umur nak masuk. Siapa nak masuk tu? Hakim Nordin. Okay. Hakim dia ada tugas lain tu, so dia lambat sikit. Okay. Now kita masuk binomial distribution. Masih lagi ni sambungan semalam. Okay, semalam cikgu cakap binomial ni guys. Sekejap ni kena tahu tau Cikgu tak nak kita belajar tanpa ilmu pengetahuan. Kita tahu kenapa kita belajar binomial ni. Binomial ni okay, dia ni sebenarnya adalah kebarangkalian juga. Okay, dia pun kebarangkalian. Sama macam Cikgu Siti ajar tu lah kebarangkalian. Cuma dia adalah cabang kepada kebarangkalian tau. Kebarangkalian ni ada banyak. Kalau masuk universiti nanti, kalau kita ambil business ke apa kan, so lecturer akan bagi tahu kebarangkalian ni ada banyak. Okay, cuma untuk form 5 kita ambil kebarangkalian, nama dia adalah binomial. Nanti lepas kita dah habis binomial guys, okay, dah habis binomial, kita akan masuk dia punya kawan. Nama kawan kepada binomial adalah binomial kan. Habis je binomial, kita akan masuk subtopik seterusnya, nama dia adalah normal. Normal. Normal pun kebarangkalian juga. So sekarang kita tengah buat binomial. Nanti insya-Allah cikgu rasa buka sekolah kita akan mula masuk pasal normal pula. Okay, so this is basically apa yang cikgu cerita sikit lah pasal binomial. Okay, dan juga yang cikgu suka pasal binomial adalah kita cari kebarangkalian tanpa melukis. Apa yang kita buat sebenarnya? Kita hanya perlu gunakan formula. So apa formula dia? Formula dia pun senang kan? Formula dia adalah cikgu tulis kat sini, P X sama dengan R. Px sama dengan R ni guys, nak bagi tahu yang kita sekarang tengah guna formula binomial. Okey, nanti bila awak tengok dalam buku teks kan, awak nampak dia ada formula tu tulis Px sama dengan R, maksudnya dia tengah nak buat formula binomial. So cikgu teruskan formula dia. Dia kata sama dengan NCR kali P kuasa R kali Q kuasa N minus R. Semalam kita dah guna dah formula ni guys. Okay, so kalau orang tanya cikgu apa dia benda NCR, PR, Q kuasa N, R ni, cikgu cakap apa yang kita kena tahu adalah kita kena tahu ada 4 huruf kat sini. Kejap ada orang nak masuk. Hud pada Anik, lama tak nampak Anik. Okay, now let's go to this. Okay, so macam mana nak buat ni, cikgu cakap semalam, kita hanya perlu tahu huruf P, huruf Q, huruf N dan huruf R. Once awak tahu keempat-empat huruf ni, formula ni akan boleh terus bergerak, jalan terus. Semalam kita dah buat. Okay, so hari ni kita nak tengok balik soalan. So cikgu cakap apa tadi? Cikgu nak tengok soalan MRSM lah hari ni. Cikgu nak tengok macam mana MRSM tanya pelajar-pelajar dia soalan binomial. Ini adalah MRSM tahun 2009 guys. 2009 cikgu rasa awak buat darjah 1 ke darjah 2? 6 tahun. 6 tahun? Ya. Oh. 2009 baru 6 tahun 2010 baru darjah 1. Oh, okey. Cikgu salah calculate lah ni. Okey. Now, cikgu baca soalan tu awak. Dia kata, in a restaurant, dalam sebuah restoran, 60% of the customers prefer a cold drink. So maksudnya kalau kita pergi mana-mana restoran, dia kata, dia buat kajian, dia kata 60% pelanggan dia suka minum air sejuk. Even kat kantin kita pun sama kan. Ya, ada orang nak masuk. Kat kantin sekolah kita pun sama kan. Most likely ramai pelajar lebih suka minum air sejuk. Okay, masa rehat kan. So dia kata kat sini 60% dekat restoran dia buat kajian 60% suka minum air sejuk. Okay, kita tengok soalan A1. Kata if 7 customers, cikgu akan highlight 7 ni. If 7 customers are chosen at random. Nampak tak? Chosen at random ni dalam maths kan yang Cikgu Siti ajar, dia kata dalam bahasa Melayu dia kata sini, sekiranya 7 pelanggan dipilih secara rawat. Ada tak jumpa dalam maths Cikgu Siti sebut? Dipilih. Ada kan? Tadi awak belajar kan? Ada. Dipilih secara
Rawak. Rawak maksudnya you ambil secara random. Kalau cikgu masukkan tangan cikgu dalam pesebab, cikgu randomly je gerakkan tangan cikgu. Apa dapat lah, kan? Tu maksud dia kata random. So dia kata if 7 customers are chosen at random, find the probability that at least sekurang-kurangnya, at least ni sekurang-kurangnya, dalam bahasa Melayu kata sekurang-kurangnya. Ni penting ayat ni kalau cikgu masa exam, cikgu kalau jadi student, cikgu akan highlight at least ni. Sekurang-kurangnya 6 orang suka minum air sejuk. Okey. Pagi tadi cikgu kelas dengan 5F tau. Cikgu pun tanyalah Gino. Cikgu tanya Gino rasa topik ni senang ke susah? Gino kata topik ni senang. Cuma dia kata bila dia baca soalan kadang-kadang dia pening. Sebab soalan tu dia tak faham soalan tu cerita pasal apa. So cikgu pun share dengan Gino. Cikgu kata masa zaman cikgu sekolah, cikgu buat soalan binomial ni, cikgu cuba untuk tidak fahamkan soalan. Tahu? Apa yang cikgu buat adalah cikgu lebih suka tengok kepada cikgu buat apa tahu? Cikgu suka tengok kepada ni, dia punya nombor-nombor ni sebenarnya yang penting. Kan? Kita nak tengok nombor dia, once dapat nombor, masuk dalam formula. Macam 60%. 7 ni penting. 6 ni penting. Itu je yang cikgu nak tengok. Kan? Once dah dapat nombor-nombor ni, formula kita yang panjang berjela tu, boleh siap lah. Okay? So sekarang ni, let's look at this question. Kita nak tengok macam mana 60% yang dia bagi ni, macam mana 7 yang dia bagi ni dengan 6 ni nak digunakan dalam formula. So kita maklum yang formula dia panjang. Dia cikgu tu dia lagi sekali. Ini cikgu punya cikgu admaths tu dia suruh, dia wajibkan satu kelas semua kena hafal dia kata. Dia kata nanti masa nak kerja nanti, apa pasal tu? Nak telefon bomba ke? Okey. Dia kata nanti masa nak kerja kena guna tapi cikgu rasa bila cikgu dah kerja cikgu tak guna pun formula ni. Okey. Now, dalam formula ni ada 4 huruf. Okey. Yang semua orang nampak adalah ada P huruf kecil, ada Q huruf kecil, ada N huruf kecil dan ada R huruf kecil. Semalam kita dah buat. Kita kata dalam keempat-empat huruf ni yang paling senang sebenarnya adalah huruf P. Sebab P dia akan ambil nombor percentage. Dia juga boleh jadi nombor fraction. Dia juga boleh jadi nombor decimal. Dia juga boleh jadi nombor ratio. Jadi sekarang bila kita baca soalan ni, dah nampak dah kriteria yang pertama. Kriteria pertama ni, 60% ni dia akan jadi milik P. P akan terus ambil 60%. Okay. Faham guys? Cikgu assume macam ni. Cikgu mengajar, kalau awak tak faham je, awak terus cut in. Okay, so kalau cikgu tengok tak ada soalan, means cikgu akan ajar terus lah. Okay, cikgu assume that awak follow dan awak faham. Okay, selepas P 60%, cikgu kata semalam, siapa tahu P automatically dia mesti tahu Q nanti. Sebab Q adalah percentage yang selebihnya, which is 40%. Almost there Dan nak dapat dah ni. Selepas tu guys, apa lagi yang kita nampak adalah, kita nampak ada huruf N dengan R. Ini pun senang. Sebab N dengan R, dia akan ambil whole number. Nombor bulat. Jadi dalam soalan A1 ni kan ada dua nombor bulat kat sini, 7 dengan 6. Cuma sekarang ni, antara 7 dengan 6 ni, siapa dapat dekat N, siapa dapat dekat R. N akan ambil 7 dan R akan ambil 6. N kenapa N ambil 7? Sebab N akan ambil nombor yang besar, R akan ambil nombor yang kecil. Tu skill dia. Okay. So sekarang nombor-nombor ni semua dah dapat. Dia dah boleh terus masuk dalam formula tau. Contohnya P ni dah boleh masuk kat sini. Nampak tak? Q pun dah boleh masuk. N pun dah boleh masuk. R paling banyak masuk. Masuk 1, 2, 3, 4. 4 kali R masuk. Okay. So sekarang ni kita nak start terus buat. Okay. Jadi sekarang cikgu nak tulis formula. Okay. Formula kata P XR, NCR, P kuasa R, Q kuasa tolak N to R. Okey, jadi cikgu tunjuk awal macam mana ramai orang boleh tersilap jawab soalan ni. So, ramai akan tulis dia kata kat sini, bila cikgu dah tulis N, R sama dengan 6, N sama dengan 7. Jadi dia pun kata, okey, cikgu saya nak buat formula ni. Saya pun tulis PX equals to 6. Sebab dia kata N sudah jadi nombor 6. Nampak tak guys? Nampak N jadi 6. Jadi bila N jadi 6, terus dalam formula ni R akan tukar jadi R 6. Bila R jadi 6, semua huruf R akan bertukar menjadi nombor 6. Okay, jadi cikgu bertukarlah X sama dengan 6 sebab dia jadi huruf R. Dia dah masuk.
Okay, sama dengan kat sini. NCR, tengok N kita. N kita 7, C 6. Okay, kemudian dia kata kali dengan P. P 60%. 60% guys, cikgu cadangkan awak tulis macam ni masa exam. 60%. Okay, kalau ada pelajar yang bijak sikit, dia kadang-kadang tak suka buat 60%. Dia mungkin tulis 60% ni, dia kata ialah sebenarnya tukar dalam desimal 0.6. Macam tu boleh. Kalau 40% macam ni 40%. 40% dia boleh tulis sebagai 0.4. Kalau cikgu jadi student, cikgu akan buat macam ni. 0.6 dengan 0.4. Lebih senang nak calculate. Okay. So 60%, tengok ni dia kata kat sini. Kuasa R. R tadi 6. Tulis 6. Okay. Kemudian kali dengan Q. Q kita adalah 40%. Lepas Q 40%, kali dengan apa? N tolak R. N tolak R ni kat sini guys. N dia 7. R dia 6. 7 tolak 6. Dapat 1. So kuasa 1. Ni formula kita dah jalan dah. Okay. Tapi kalau awak buat macam ni guys, jawapan 5A1 ni, kalau awak pilih buat macam ni, awak akan dapat 1 markah je guys. Sebab kita tak menepati jalan kerja yang soalan tu nak. Okay, sebab apa kat sini? Sebab cikgu langsung tak consider keyword yang cikgu tulis at least tadi. Nampak tak? Yang cikgu highlight at least tu. At least tu guys, dalam matematik dia panggil sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya maksudnya, katakanlah Muzaffar kan. Muzaffar dia nak kahwin. Muzaffar, awak nak kahwin Muzaffar? Oh Muzaffar. Muzaffar dah tidur dah. Nak kahwin. Okey, katalah Muzaffar kata dia nak kahwin. Dan Muzaffar kata, aku kalau kahwin, aku nak at least aku ada 3 orang isteri. Apa yang awak faham dengan maksud dia? Muzaffar kata, dia kata at least aku kalau nak kahwin, aku nak 3 orang isteri. At least. Apa maksud dia? Tak ada maksud ke? Boleh kurang. Boleh kurang. At least 3. Aku kalau kahwin, aku at least aku nak 3 isteri lah contohnya. Maksudnya, Muzaffar ni seorang yang tamak. Kahwin dan nak 3. Lepas tu dia kata at least 3. At least 3 maksudnya, isteri dia boleh jadi 4 tau. Betul tak? Macam ayah awak kata, awak kalau exam, at least kena dapat B. Apa maksudnya? Maksudnya ayah kita nak tengok sama ada kita dapat B ataupun lebih tinggi, which is A. So, bila dia kata at least 6, dia sebenarnya bukan cerita pasal 6 je tau. Dia cerita kalau lebih daripada 6 tu macam mana. Jadi kita tak bolehlah buat workings yang PX sama dengan 6 je. Sebenarnya kita kena buat workings untuk nombor 7 pun kena buat juga. Sebab atas daripada 6 akan jadi 7. Faham tak kenapa cikgu buat 7? Tengok cikgu buat tulis kat sini. PX sama dengan 7. Okay, siapa nak tanya soalan kat sini? Kenapa cikgu tulis PX sama dengan 7 juga? Ada tak yang confused? Cikgu kalau ada 7 nanti N dia 8 ya? Tak. N dia maintain. R dia ubah. Okay, Alin confused kat mana Alin? Sarah. Oh, Sarah. Okay, Sarah confused kat mana Sarah? Kenapa cikgu tulis PX sama dengan 7? Okay. Selalu kan cikgu tulis 1 je. 1 je kan? Okay, tapi sebab sekarang dia kata at least. Cuba Sarah bayangkan Sarah. Okay, Sarah, katalah Sarah nak kerja je kan? Sarah cerita apa Sarah? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Tapi nak jadi orang yang berjaya lah kan? Betul tak? Betul. Supaya nanti kalau kita ada duit, kalau apa-apa jadi dekat family kita, kat parents ke, kita boleh turut sama membantu kan. Okay, katalah Sarah kata nanti, okay, aku kalau habis universiti, dah graduate, aku nak at least gaji aku 2,500. Sekarang fresh grad yang ada, kalau accountancy yang professional, at least gaji 2,400. Kan? Apa maksud at least? What does it mean by at least? Sekurangnya dapat. At least aku kata aku nak lah 2,400. Tapi kalau dapat lebih macam mana? Kalau dapat lebih? Okey lah kan? Betul tak? Sebenarnya dalam hati kita nak dapat gaji lagi lebih. Sebenarnya pergi kata at least aku punya level kalau kerja gaji 2,400. Maksudnya kalau orang tu offer 3,000 lagi lah kita nak. So sama macam soalan ni. Dia kata at least ada 6 orang customer dia suka minum air sejuk. Tapi dia expect, kalau dia kata at least 6, dia expect kalau 7 orang customer macam mana? Boleh juga, betul tak?
Maksudnya sekurang-kurangnya. Maksudnya 6 dan ke atas. So awak tak boleh buat 6 saja. Dia mesti consider lebih daripada 6 juga. So lebih daripada 6, atas nombor 6 apa? 7 lah. Betul tak? So sekarang ni kita kena tukar R dia boleh jadi 7 juga. Tadi mula-mula R dia 6 kan? Tadi mula R dia 6. Sekarang awak tukar R dia jadi 7 pula. Okay? So kena buat dua-dua. Dia bukan buat salah satu. Dia kena buat dua-dua. Faham So dekat sini tadi kita kata R dia 6. Sekarang kita buat R dia 7 pula. Jadi bila R 7, Dania pula sebut tadi. Kalau R 7, N jadi 8 ke? N tidak jadi 8. N maintain. Okay? So kalau N maintain 7, R je berubah. So dia akan jadi 7 C 7. Nampak tak? Kan? Awak dah tukar R dia sekarang ni. R dah upgrade jadi 7. Bila R di sini kecil yang jadi 7, nanti kuasa dia nanti, tengok dalam formula kata ada kuasa kan? Kuasa R kan? Kuasa R ni pun akan tukar menjadi nombor 7 juga. Dia akan follow. Okay? Dia akan follow. So maksudnya R kat sini, dia pun akan tukar jadi 7 juga. Nampak kan? Kemudian 40%. Macam tadilah kan. Siapa Muzaffar kata at least nak kahwin nak ada 3 isteri. At least tu oh ya Allah kau tak tahu ada 1 isteri pun susah sebenarnya. Kau nak ambil 3 isteri at least. Alright. So ini workings kita guys. Macam ni barulah dapat full mark nanti insya-Allah. Okay. Kalau buat PX6 sahaja, pemeriksa tu akan cakap okay, budak ni sebenarnya dia tak perasan ada keyword at least. Dia tak ambil kira pun maksud at least. So ini maksud at least guys. Awak kena buat PX6, PX7. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk awak macam mana skema SPM tulis. Skema SPM tidak terus tulis macam ni. SPM akan tulis macam ni. Bila soalan tu kata at least 6, tengok cikgu tunjuk awak. Bila soalan kata at least 6, terus awak kena tulis macam ni guys. Awak kena buat P X. Tadi kita buat 6 kan, cikgu cakap tak betul kan? Sebenarnya awak kena tulis macam ni guys. Awak kena tulis PX dia more or equal to 6. Maksudnya dia nak 6 dan ke atas. Itu maksud at least 6. Okay, faham Kalau kita kata aku kalau exam aku nak at least markah aku 70 ke atas. So maksudnya markah awak bermula daripada 70 dan semakin lama semakin besar. So kalau at least 70 markah exam, kalau ayah kata kan, ayah nak at least at max 70 oh ayah ni biar betul kan. At least 70. So awak kena buat more or equal to 70. Macam tu. Itu maksud at least. Jadi kita kena tunjukkan pada pemeriksa SPM yang kita nak buat 6 dan ke atas. Ini jalan kerja mula-mula. Lepas tu bawa tulis, okey, siapa dia 6 ke atas? Baru tunjuk kat dia 6 ke atas macam ni. Mula-mula saya tunjuk yang 6, lepas tu saya buat yang 7. Okey, kat sini faham tak? Cikgu pause kejap. Faham tak apa cikgu tulis PX6 dengan PX7? Faham. Faham maksudnya kita nak buat PX dengan 6 dan lepas tu kita nak naik atas sikit lagi jadi PX7. Okay, next, barulah kita buat jalan kerja kita yang panjang-panjang ni. Lepas tu barulah kita tulis, okay, saya buat PX6 dulu. Okay, PX6 apa? PX6 adalah 7C6 kali 60%. Tengok guys, cikgu masa sekolah lalu cikgu tak buat 60% tau. Masa cikgu sekolah lalu cikgu tulis 0.6. Sebab 0.6 pun sama macam 60%. Nampak lagi mudah tulis. Kali dengan 40%. 40% cikgu tak buat 40%. Cikgu buat 0.4 kuasa 1. Ini baru yang PX6. Ni. Baru PX6. Lepas tu buat PX7 pula. Tulis tambah. PX7 tadi macam mana kita tulis tadi? 7C7. 7C7 kali 0. Cikgu salah kat sini lah guys. Korang pun ya kan je Ni kuasa berapa ni? Kuasa 6 patutnya ni, kan? This should be 6, not not 7. Okay, wait a minute. 6 kan? Ya. Apa tu cikgu buat 0.6, 0.4 boleh kan? Tulis 6/10. Boleh? Lepas tu 6/10 pun boleh, 4/10 boleh. 6/10 tu kalau nak kecilkan lagi jadi 3/5 pun boleh. Faham cuma cikgu tunjukkan apa yang selalunya orang buat macam ni lah. Selalu bila cikgu tanda paper, selalunya ramai calon-calon yang suka tulis begini. Dia buat dalam decimal.
Boleh Okey. Now, setakat ni apa yang cikgu tulis ni sama macam apa yang cikgu bincang awak tadi yang ni. Okey? Sama macam kita bincang ni, cuma dia ini cara tulis untuk SPM. Macam mana nak tulis SPM? Mula-mula tulis PX more than 6. Maksudnya 6 dan ke atas. Lepas tu tunjukkan siapa dia more than 6, tulis 6 and 7. Lepas tu baru masukkan formula. Masukkan formula untuk PX6, masukkan formula untuk PX7. Okey? Lepas tu barulah kita dapatkan jawapan. So sekarang ni, sekejap So sekarang ni guys, kita kena kira pakai kalkulator lah. So cikgu tekan kalkulator, nanti awak check dengan cikgu jawapan cikgu betul ke salah. 7C6 times 0.6 to the power of 6 times 0.4 to the power of 1. Cikgu dapat yang pertama adalah 0.1306 368. Ambil panjang Okay, 7C7 pula adalah 7C7 kali 0.6 kuasa 7 kali 0.4 kuasa 0. Cikgu dapat 0.0279936. Ini bila ditambahkan, kita akan dapat, cikgu dapat 1586. 0.1586. Okey. Betul tak jawapan cikgu ni? Cukup tak bilangan perpuluhan dia? Cukup Dalam SPM nak berapa titik perpuluhan? 4. Dalam SPM bukan nak 4 titik perpuluhan. Dalam SPM dia nak 4 significant figures. Okay? Significant figures ni dia bukan titik perpuluhan guys. Faham? 4 significant figures ni, kita nak kena letak jawapan kita ada 4 nombor. Itu maksud 4 significant figures. So, kosong di depan tidak dikira. Dia kira kat sini. 1, 2, 3, 4. Kalau cikgu ada nombor lain contohnya kan, 0.002129. Ini pun 4 significant figures. Kosong di depan tidak dikira. Kat sini baru kira. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Okay, so kena ingat SPM nak apa Sebab cikgu jumpa ramai ni bukan mana-mana batch cikgu nak mention lah. Kadang-kadang ada batch yang ada pelajar yang perform, tapi dia suka round off jawapan dia tau. Bila dia suka round off jawapan dia, dia membuatkan dia kurang markah masa SPM. Kalau kita selalu dapat A-, ada chance takut kita terturun jadi B+. Okay, so benda-benda macam ni nak kena jaga. Okay, so macam mana guys, kita boleh jawab soalan MRSM ni. Not bad kan? Biasa je soalan dia. Dia kata at least pun kita boleh buat juga. Okay, nah cikgu nak bincang awak soalan seterusnya. Ni kita buat semalam Semalam kita buat soalan ni. Ingat tak semalam kita buat soalan ni? Ya? Cikgu cakap at least tu kan, kalau dia kata at least tu contohnya 4, kita kena kira dia 5, 6, 7 ke ataupun ambil nombor paling besar je? Okay, kalau dia kata at least 4, kena mula dengan 4 dulu. 4. Lepas tu naik sikit lagi jadi 5. Lepas tu naik sikit lagi jadi 6. Lepas tu naik sikit lagi jadi, boleh naik lagi tak? 7. Lepas tu naik sikit lagi jadi 8. Boleh tak jadi 8? Tak. Okay, kenapa tak boleh? Sebab nombor 7 je kan? Sebab maksimum dia tu 7. Very good. Sebab cikgu jumpa ada student selagi boleh naik dia naik dia terlupa soalan tu limit sampai 7 customer sahaja. Okay, boleh Alright. Bagus soalan awak tu. Tapi macam banyak sikit lah kan Dania kan? Dania tanya ke tadi? Maksudnya 4, 5, 6, 7. 4 jalan kira nak kena buat. 4 kali formula tu nak kena guna. Nak kena tukar R dia. Okay, boleh Dania? Alright. So kita lagi setengah jam. Cikgu nak tengok. Ni semalam kita dah bincang soalan ni Semalam more than kita dah bincang juga. Okay, mari kita tengok soalan Penang. Soalan Penang. Cikgu dah kata tadi kan, kita sebenarnya cuma perlu tengok pada percentage dia dan juga dia punya whole number. Tak perlu nak faham soalan ni sangat. Tak perlu cakap in a mid-year exam, ini mid-year exam tahun bila ni, 2020 ke? Tak perlu tanya macam tu. You just tengok dia punya, okay, I see 60%. Ini persen ni. Persen ni siapa yang dapat? Orang cakap okay, P dapat.
Lepas tu awak cakap 8. 8 ni whole number lah. 8 ni whole number. Siapa dapat whole number sama ada N ataupun R. Okay, lepas tu bawah ni, cikgu soalan B1 ni kata 7 lah. 7 ni pun whole number. So dia pergi dekat mana? Dia pergi dekat N ke dia pergi ke R? So kita fikir macam ni lagi senang. Okay, so soalan ni kata in a mid-year exam 60% of the candidates pass the exam. Teruk betul sekolah ni punya banyak budak-budak dia 60% je pass exam, lagi 40% fail. So dia kata if 8 candidates are chosen at random, find the probability that at least, ini pun ada at least guys, at least 7. Siapa nak cuba buat? Cikgu tuliskan. Apa yang patut kita buat mula-mula? Kita patut tulis P, Q, and R dia kan? Siapa dapat P? Saya tu siapa? Hakim. Siapa dapat P? 60. Very good Hakim. Okay, dengar ni Hakim Cikgu nak elakkan awak masa exam salah tulis. Masa exam, kalau kita tulis 60, this is where jawapan awak akan jadi salah sampai habis. So you can't write 60, you have to write 60 over 100 sebab dia persen. Boleh sebab dia persen. Kalau tulis 60 je, jawapan awak akan jadi juta-juta. Dah masuk juta-juta tu dah bukan probability dah. Itu dah macam Yahudi meniaga. Okay, so balance daripada 60%, Q dapat apa? 40%. Very good. So 40 per 100. Good. P dengan Q dah dapat. Okay, kemudian N dengan R ni mesti whole number. Siapa dapat siapa dapat 8? 8 bagi masuk kat mana? N. Very good. Dia ambil yang besar kan? N ambil yang besar. Siapa dapat R? 7. Very good. So bila dah ada nombor-nombor ni, formula A, B1 dah boleh buat dah. Okay. Nah, awak tengok markah dia guys. Markah ada 5 markah So it means that sebenarnya soalan macam ni kita boleh buat dengan senang dapat 5 markah. Okay, now at least. Tadi baru kita faham perkataan at least ni. Macam mana at least tu? Sekurang-kurangnya 7 kan? Sekurang-kurangnya 7. So maksud sekurang-kurangnya 7 maksudnya apa? Dia boleh dia boleh apa? Menaik. Very good. So maksudnya dia nak 7 dan dia boleh naik lagi jadi 8. Boleh naik jadi lagi 9 tak? Tak boleh. Sebab apa? Maximum N dia 8. Very good. So awak buat 7 dengan 8 nanti masa exam. Okay, cuma kita ni bila jawab, kita nak jawapan kita gempak lah sikit kan. Tak naklah jawapan macam orang cuba-cuba jawab je. Jadi cikgu cadangkan awak buat macam ni guys. Bila dia kata at least 7 kan, kata at least 7, awak tulis macam ni, bagi nampak gempak sikit. X more or equal to 7. Tunjuklah macam tu, nampaklah sikit. Cikgu NMATS kita ni ajar kan. Tunjukkan dia. Okay, this is what it mean by sekurang-kurangnya 7. Okay, so sama-sama tu cikgu tulis formula kejap. P X equal to R NCR kali P kuasa R kali Q kuasa N tolak R. Okay, now so lepas tu nak buat apa bila tulis more than 7 ni? Lepas tu nak buat apa? Tunjukkan pada dia yang 7 dengan 8 yang awak faham ni. Okay, maksudnya sekurang-kurangnya 7 tu, maksudnya dia boleh jadi 7 dan dia boleh naik lagi jadi 8. So you kena tunjuk. Sekejap cikgu nak remove lagi sekejap. Buruk pula nampak. Okay, so cikgu tunjukkan pada awak. Awak tak respon tak apa, cikgu tunjukkan je. PX 7, more than 7 maksudnya kita nak PX dia bermula dengan 7 dan tunjukkan pada dia boleh meningkat menjadi 8. Macam tu. Lepas tu baru kita buat 7 ni macam mana. 7 ni formula kata NCR. Tengok ni, NCR N7 N7 pula N8. Tadi kita tulis N8 kan. N8. Nampak ni kat atas ni N8. Okay, N8 NCR R7 kali dengan P. P apa tulis tadi? Hakim Nordin kata 60/100. So boleh tulis macam ni Hakim, 60/100 kuasa R. R berapa tadi? R7
R7. Okey, kali lagi Q ni balance dia 40%, maksudnya boleh tulis 40%. 40% kuasa berapa? Dia kata N tolak R. N tolak R ni senang. Ambil N 8, R dia 7. Maksudnya 8 tolak 7. 8 tolak 7 1. Kan dah siap PX7. PX7 dah siap. Lepas tu buat PX8 pula. Okey, tulis kat sini tambah PX8 pula. Okey, PX8 maksudnya R dia dah tukar jadi 8. So jadi 8 CR. R berapa tadi? R8. So 8 C8. 60% kuasa berapa? Kuasa R. R dia berapa? R dia tukar jadi 8. So maksudnya 60%. Dah tukar kuasa jadi 8. Nampak Okey, kemudian 40%. Okey, 40%. 40%. Dia kuasa dengan berapa? Dia kuasa N tolak R. Siapa N tolak R dia? 8 tolak 8. Berapa 8 tolak 8? Kosong. This is what you get for PX8. Macam ni guys. Ni cara dia jawab dia. Okey, dah nak siap dah ni. So 8C7 yang pertama ni, kita tekanlah kalkulator biar cikgu tekan. 8C7 kali dengan 60% kuasa 7. Oh, besar tu Ini besar ni. Kali dengan 0.4 dari 40% kuasa 1. Okay. So now you get 0.0895795. Ambil kau ambil banyak-banyak sikit. So 8C8 yang belakang ni pula macam mana? Ni akan dapat total adalah 0.0167916. Macam ni. Follow tak? Follow Okay, follow bagus. Tambah tadi dengan apa tadi? 0.08957 So kita akan dapat 0.1063758. Lepas tu semalam cikgu buat apa dengan awak tahu? Kita tukarkan jawapan jadi percentage. Okey. Bila tukar jadi percentage, cikgu suka buat macam ni masa sekolah dulu. 10.64%. Bila cikgu tulis 10.64% baru cikgu tahu, ya Allah, sikitnya percentage je kan. So apa maksud dengan sikit percentage? Sikit percentage maksudnya probability dia sangatlah rendah. Okey, probability dia sangatlah rendah. Okey, macam ni guys. Untuk mengelakkan awak tertidur, cikgu nak bagi soalan seterusnya. Ni soalan perak. Okey, cikgu nak awak cuba buat soalan perak ni. Cikgu bagi masa. Nanti kita boleh bincang. Cuba buat. I'm giving you like 5 minutes. Cuba buat. Soalan nombor 8 ni. Dengar ke guys? Sarah Jamin ada ke? Okey, cuba buat. Senang soalan ni. Cuba cari siapa huruf P. Kalau tak boleh buat langsung, at least cari huruf P, huruf Q, huruf N, huruf R. Cuba cari. Cikgu duduk kat sekolah cepat haus Tak faham kenapa Okey, kat sekolah ni panas kot. P berapa? Soalan ni tricky sikit, soalan perak ni. Orang yang buat soalan ni bagus. Selalu kita nampak fraction, ataupun kita nampak percentage, ataupun kita nampak decimal. Tapi sekarang satu benda tu pun tak ada. Yang kita nampak semua whole number kan. Kita dah start confused dah. Amal ada amal? Amal buat apa Amal? Ada. Ya, siapa tu? Apa tu yang soalan ni kan? Macam ni dengan Q sebagai fraction, percentage. Decimal kan? Tapi benda-benda tu tak ada kan? Tak ada. Okay, jadi sekarang tak boleh jalan dah kan formula ni kan, betul tak? So, maksudnya kita kena angkat tangan masa exam cakap apa? Cakap soalan? Salah. Okey, macam ni guys. Orang yang buat soalan ni, orang yang buat soalan ni,
Dia ni pandai tau, orang ni. Okay. Kenapa dia pandai? Sebab dia tahu macam mana student berfikir masa exam. Dia tahu ada student macam kita yang lihat pada percentage dahulu. Jadi dia buat semua soalan langsung tak ada percentage, tak ada fraction. Dia bagi semua nampak macam whole number. Tapi kalau kita ni macam, if we are good in English, somehow awak akan nampak yang dia kata, it is found that 4 out of 12 students ni is actually 4 out of 12. Jadi fraction. Can you see that? That this 4 out of 12 students is actually a fraction. Fraction yang ditulis dalam bentuk ayat. Okay. Jadi sekarang kita bolehlah terus declare, cikgu, saya dah tahu dah P ni 4/12. Lepas tu cikgu kata apa? Siapa tahu P, dia tahu Q. Berapa Q? 8/12. Very good. Nampak tak student? Sebenarnya dia senang. Soalan ni guys, soalan level trial SPM, which means that dia is either dia sama dengan SPM punya level or even above, higher. Okay, so kalau kita boleh buat ni guys, it means that yang soalan-soalan sebelum ni semua soalan trial tau. It means that kita punya understanding tu dah level SPM dah. Okay, boleh Okay, now let's look at this P dengan Q. Awak dah dapat. Lepas tu ada huruf N dengan R. Okay, yang ni awak tulis apa? N dengan R ni. Ada whole number tak? Yuhu. 10 dengan 3 kan? 10 dengan 3 ni whole number. Jadi of course 10 ambil yang besar, R dapat yang 3. Okay, soalan A1 ni ada tak perkataan at least? Tak ada. Dia guna apa? Exactly. Exactly maksudnya tepat 3. So dia tak ada case lebih besar atau lebih kecil. So baguslah soalan ni. Kita cuma perlu buat R sama dengan 3 sahaja. Okay, Hakim Nordin, tuan cikgu Hakim Nordin, hafal tak formula dia? Hafal tak Hakim? Hafal. Oh, hafal Baguslah Hakim Percayalah. Cikgu punya cikgu dulu dia suruh budak-budak hafal formula Cikgu hafal formula lagi banyak daripada hafal Quran. Okay, now let's do this. R dia berapa? Ada 3. Very good. So kita tulis PX sama dengan 3 Okay, Hakim, lepas tu NCR dia Hakim 10 dengan 3. 10 dengan 3, so tulis 10 C3. Okay, P dia berapa Hakim? P dia 4/12. Very good. 4/12 ni dia kuasa berapa Hakim? Kuasa 3. Okay, ni ada pattern tau. Masa exam awak kena nampak. Kalau depan ni 3, dia akan repeat kat sini 3, dia akan repeat kat sini 3. Ni pattern dia. Okay. Lepas tu dia kali dengan berapa? Q. Q 8/12. Very good. 8/12 ni kuasa berapa? Kuasa 7. Very good. Okay. Tengok ni guys. Ada student dulu ajar cikgu bukan ajarlah, dia cakap dengan cikgu, cikgu, saya nampak pattern ni, dia cakap cikgu. Saya nampak first kali yang 3 ni dia buat macam ni. Ni yang buat curve ni cikgu tengok student buat dulu dia buat macam ni kat buku nota dia. Tunjuk 3, copy and paste 3, copy and paste 3. Lepas tu dia kata 4/12 dengan 8/12 ni kalau kita tambahkan kita akan dapat 1. Dia nak check balik lah maksudnya. Dia kata kalau saya nak check balik, saya nampak 4/12 dengan 8/12 ni kalau saya tambah saya akan dapat 1. Okey, dia akan dapat 1. So maksudnya dia boleh check. So yang 3 dengan 7 ni macam mana? 3 dengan 7 ni kalau saya tambah balik 3/7 ni dapat balik nombor dekat depan ni 10. Dia maksudnya kita boleh check jawapan kita ni betul ke tak. Okey, so ni cikgu share je lah apa yang student sebelum ni pernah buat. Okey, supaya kita tak tersalah. Alright, now awak ada kalkulator ke? Ada. Okay, dapat berapa jawapan dia? Ke tak ada jawapan? Tengah kira. Cikgu pun tengah kira. Okay, good. Teruskan kira. Syakir okey? Syakir tak ada Syakir tak masuk lagi Syakir ada ke? Oh, besarlah jawapan dia. Dapat apa game?
Sekejap, sikit lagi. Yang lain kan kalau nak cuba jawab je lah kan. Cikgu tak perlu cikgu tulis sebut nama awak cuba jawab kan. Kalau nak jawab je. Berapa dapat? 0 point? Kosong? 1. 1. 22948 ambil kau banyak tu. So dalam exam kita cuma nak 4 significant figures. So kita ambil nombor, ada 4 nombor je kita ambil. So it will be 0.2601. Cikgu masa sekolah suka tulis sebagai percentage, cikgu bagi dua jawapan. 26.01%. There you go. Tu jawapan dia. Okey, boleh? Boleh Boleh. Sekarang kita nak tengok soalan yang nombor 2. So cikgu akan bawa jalan kira ni sekejap. Kita bawa dia jauh-jauh sikit. Okey, sekejap cikgu tarik dia jauh sikit. Tak jauh. Sekejap je How do I do this? Amal okey ke Amal? Amal diam je dah, cikgu risau Amal Ke dia tengah tolong mak dia masak? Okey, Atau tolong mak jemur kain kan itu kan? Bagus Amal. Okay, now cuba tengok soalan A2 ni. Dia dah mula mention less than 3. Nampak tak soalan ni? Dia kata less than 3. Apa maksud less than 3? 3 dan kurang daripada 3. Very good. 3 tu termasuk sekali tak? Adakah less than 3 tu? Tak. 3 tu sekali. Contohnya dia kata kalau nak bawa kereta, kalau sekolah rendah ni untuk umur yang 13 tahun ke bawah. Bawah 13 tahun. Maksudnya 13 tahun tak boleh masuk kan sekolah rendah kan? So apa-apa nombor yang bawah pada dia kan? So less than 3 bermaksud dia punya R bukan 3. R dia sebenarnya bermula dengan 2 dan ke bawah. Apa lagi? 1. Bawah lagi berapa? Kosong. Awak kena buat 3 ni guys. Okay. Nanti masa exam ni cikgu buatkan terus. Awak check. Berarti cikgu akan share video ni juga. Awak buat revision. So masa exam awak tulis macam ni guys. PX less than 3. Tulis macam ni dulu. Bagi pemeriksa tu nampak budak ni gempak. Dia tahu cara tulis dalam bentuk skema SPM. Lepas tu baru tulis yang R2, R1, R0 ni. Macam mana nak tulis? PX2. Lepas tu boleh jadi apa lagi? PX1. Lepas tu boleh jadi apa lagi? R0 pula. PX0. Macam tu. Nampak tak? Lepas tu masuk dalam formula. Okay, masuk dalam formula. Formula dia macam mana? Kalau X2 jadi 10C2. Okay, P dia tadi 4/12. Kuasa pun 2. Kali dengan Q dia 8/12. Kuasa 8. Tambah dengan X1. So 10C1 pula. Nanti awak tolong kalkulatekan untuk cikgu. Cikgu tulis awak kalkulate. 4/12 kuasa 1 kali dengan 8/12 kuasa 9 tambah yang R0 pula 10C0 kali 4/12 kuasa 0 kali 8/12 kuasa 10. Ni dia guys. Formula ni tambah formula ni tambah formula ni. Siapa dapat jawapan dia terus? Ada tak yang dapat jawapan? Tak dapat Okey, tak apa, cikgu kirakan. Dapat berapa? Again? I didn't get you. Okay. Okay. Okay.
Yang kita buat one by one lah. 10C2 tu. 10C2. 4.7. Ni jawapan keseluruhan ke? Ha. Okey, cuba kita buat one by one tu. Tak apa. Hakim punya jawapan last tadi apa, Hakim? Jawapan last tadi? Oh tak. Salah. Salah pula. Okey, tak apa. Bye, Hakim. Bye. Awak rasa tak kalau kita buat banyak-banyak sekaligus rasa macam susah kan? So masa exam kita buat one by one nanti So yang pertama tu dapat 0.1951. Siapa dapat sama macam cikgu? Saya. Dapat kan? Okey, yang kedua 10C1 tu macam korang belajar matematik macam terpaksa je, seksa je hidup. Kenapa awak salah tadi, Kim? Kat mana awak salah? Saya kira satu je. Oh, tak apa. Cukup faham. Okey, yang ketiga is yang ketiga ni lain macam 0.01734. Ni jawapan yang mula-mula 10C2 tadi. Lepas tu yang 10C1 punya. Lepas tu yang 10C0 punya. Maksudnya yang PX2, PX1, PX0. Ni jawapan dia ada 3. So tambahlah 3-3. So bila kita tambah 3-3, awak akan dapat 734. Now you have your answer as 0.2992. Wah, cantik nombor dia. Dapat tak macam cikgu? 0.2992. Dapat kan? In percentage, macam mana nak tulis percentage? 29.92. Very good. 29.92%. 29.92% ni kalau awak lah awak rasa probability dia besar ke kecil? Kecil kan? Kita consider anything that is less than 50% sebenarnya kecil. Kalau pelaburan guys, 29% ni tak payahlah melabur kemungkinan kita akan rugi. 29% untung ni maksudnya you have 70% rugi tau. So most likely janganlah invest kat benda-benda macam ni. Okay, so I'm going to end my lesson hari ni. Cuba beritahu kelas kita minggu depan ada, maybe next week will be our last online class. Okay, lepas tu kita dah start physical class kat sekolah. So cikgu nasihatkan awak betulkan balik jadual awak hidup. Jadual tidur, jadual bangun tu betulkan balik. Boleh So cikgu jumpa awak next week insyaAllah. Cikgu pun dah tak sabar nak naik sekolah dah. In fact cikgu dah naik sekolah dah pun tak sabar nak jumpa mengajar macam biasa. Mengajar online ni cikgu rasa seksa jiwa cikgu. Okey, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Sama-sama.